Yang berhormat Dr. Afif Bahadin, Ahli Exco Kerajaan Negeri untuk Kesihatan. Yang berhormat Zarifli Johari, Ahli Parlimen Kawasan untuk Bendera. Datuk Bung Wekop, Pemangku Pengurus Besar dan CEO Perbadanan Bentuk Bendera, Setiausaha MBBP, Engineer Ang Eng Tai, Cik Maheswari, Joseph Ng, Ahli Majlis, dan juga tetamu khas daripada pihak polis, Tuan Rahman, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah, Tuan Abdul Rahman, juga kawan baik saya, Tuan Mio, bukan sahaja Dr. Afif tulus, Tuan Mio pun tulus. Saya Tuan OCPD di Daerah Timur Laut, Tuan Abdul Rahman memang tulus lah, so tak ada apa-apa, biar saya maintain. Juga kepada daripada Yang Berusaha Dr. Lualian Wah, Komisi Jawatankuasa Pemula, Encik Tommy Uy, Penasihat Layak Club International 308 B2, dan Setiausaha Penang CPR Angela, ya. Yang berbahagia Dato' Dr. Yi, ada. Okay, right. Juga daripada Persatuan Bulan Sabit, Wei Sen Fu, dan daripada Zul, Cik Joey Chai ada sini. Tuan-tuan puan yang hormat sekalian, selamat pagi dan salam bersih kepada semua. Lebih dahulu saya mengucapkan selamat berpuasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Wekop kerana telah menganjurkan perasmian pelancaran alat automated external defibrillator, iaitu AED, bersempena dengan Penang Heart Safe Program. Program Heart Safe diwujudkan dengan tujuan untuk melatih rakyat macam mana kita boleh selamatkan nyawa dengan menggunakan alat ini dan menggunakan juga teknik CPR dapat menyelamatkan nyawa. Tentu kalau kita sebut untuk belajar, kita kena belajar dulu. Ada yang rasa bukan mudah untuk belajar, tapi saya rasa AED ini begitu senang untuk digunakan sampai sekiranya tak pernah guna, ikut dia punya arahan pun boleh guna. So itu yang penting. Tapi sekiranya belajar awal lebih baiklah. Tak payah tergesa-gesa ataupun mungkin kabut sikit. Tapi itulah kebaikan AED. Kalau tak tahu, dengar dia punya arahan tu boleh buat, boleh selamatkan nyawa. Dan kerajaan negeri telah beli 10 AED di mana Zul telah pun menyumbang 5. Semua pun kos ini bukan banyak, 41,000 ringgit lebih, tapi kita bercara untuk memasang lebih banyak AED lagi. Ini semua untuk menyelamatkan nyawa. Malah bila kita pergi ke luar negeri, negara-negara maju, AED adalah satu alat yang biasa kita lihat. So sekarang di negara-negara maju, kalau ada sesiapa yang ada sakit jantung, mereka akan minta bring the AED. Ini orang biasa, tak ada pengetahuan tentang perubatan, dia pun boleh dia pun boleh tanya, bring the AED, where's the AED? Orang akan pergi bawa. So itulah harus jadi satu kelaziman, satu amalan kehidupan harian supaya kita dapat selamatkan nyawa. Dengan AED ini, Dr. Afif selalu cakap, peluang untuk kita diselamatkan boleh naik 10 kali ganda. 10 kali ganda, 10 times. Itulah kesan dan impact untuk AED. Seperti yang saya sebut tadi, kalau boleh kita belajar dulu. Sains dan matematik bukan hanya untuk saintis dan pakar-pakar. Sains dan matematik adalah untuk semua. Dan saya nak sebutkan ini kerana
Ada banyak yang tak berani sentuh benda ini kerana dia cakap, oh mana saya tahu sains dan matematik. Sekarang sains dan matematik pun telah dipermudahkan supaya anda mudah belajar. Macam itu komputer serupa juga. Jangan takut. Yang kita harus takut ialah kejahilan. Kalau kita semua tak tahu. Kejahilan tidak seharusnya menghalang kita daripada belajar yang baru. Khususnya dalam sains dan matematik. Dan saya nak berikan penekanan kepada sains dan matematik. Saya rasa dalam sistem pendidikan semua pun banyak ucapan diberikan tentang pentingnya STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. Tapi pengetahuan tentang sains dan matematik nampaknya lebih kurang kalau kita berbanding dengan zaman saya. Zaman Tuan Mio, zaman Tuan Rahman. Nampaknya lebih kurang. Di kerana belajar. Mengapa ini boleh berlaku? Dan saya kadang-kadang rasa bahawa pihak kurikulum, pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan kurikulum kenalah kaji semula. Mengapa dari segi pendedahan, dari segi pengetahuan kurang? Dan jangan cakap bahawa kanak-kanak sekarang tak berminat. Minat. Kita tubuhkan satu Penang Science Cluster dekat Wisma Yap Choi, Pegalawan. Kita rasa selepas hampir 1 tahun, yang budak-budak pelajar daripada kawasan luar bandar lebih berminat daripada kawasan bandar. Mungkin kerana kanak-kanak kawasan bandar mereka sudah terdedah. Tapi yang kita tak sangka ialah mereka lebih berminat. Mereka macam hungry for scientific knowledge and experience. So biasanya kita lihat respons lebih baik, malah itu sekolah-sekolah lebih berminat bersedia untuk hantar bas dan sebagainya berbanding dengan kawasan-kawasan bandar. Bila kita lihat mereka kena pujuk, hampir kena paksa baru mereka datang. Tapi dekat kawasan bandar lain. Dan mengapa dari segi aspek pengetahuan ini kurang, saya rasa kita mesti berikan penekanan kepada sains dan teknologi. Tentu untuk Pulau Pinang, ini adalah nadi ekonomi negeri Pulau Pinang. Kerana kita tak ada sumber semula jadi, kita hanya ada sumber manusia saja. Kita terpaksa bina modal insan kalau kita nak hidup, nak survive. Tapi kalau nak berikan pengetahuan, salah satu terasnya ialah sains dan matematik. Dan kita pun mesti galakkan kita punya anak-anak kuasai sains dan matematik. Jangan balik-balik nak jadi lawyer, nak jadi accountant. Saya boleh sebut macam inilah kerana saya pun accountant. Tapi orang ingat hanya accountant yang boleh jadi kaya. Tidak. Saintis, jurutera dia punya peluang jadi kaya lebih besar. Biasanya yang jurutera dan saintis dia akan lantik dan mengaji accountant dan lawyer. Itulah dia bos. Dan di dalam itu Penang Science Cluster kita tunjuk model-model jurutera saintis saja. Mungkin dia pakai tak lawa-lawa. Pakai macam saya, sempoi saja. Sempoi saja. So orang ingat, oh ini tak kaya. Tapi dia mungkin jadi jutawan 10 kali, jutawan 100 kali. Dia punya nilai lebih 100 juta ringgit, tak jadi hal. Inilah yang kita harap anak-anak haruslah didedahkan kepada sains dan teknologi. Kalau tak tahu macam mana nak buat, pergilah apa yang disediakan oleh kerajaan negeri. Dekat Wisma Yap Choi, dekat Crystal Point, Crystal Suit pun ada satu. Kita nak buat cawangan di seluruh negeri Pulau Pinang. Tapi jadikan sains dan teknologi sebagai teras pendidikan. Dan sekiranya tidak, kita akan ketinggalan. Dan itu dari segi sains dan teknologi, itu banyak perubahan. Dan kita nak tunjuk perubahan dalam sains dan teknologi sekarang. Apabila Penang Techdome buka pada 16 hari bulan Julai. 16 hari bulan Julai itu bulan depan. Lihatlah perkembangan. Lihatlah kemajuan sains dan teknologi. Sampai buat otopsi. Kalau kita lihat CSI, wah dia macam sangat canggih. Tapi sekarang di Pulau Pinang kita akan tunjukkan satu mesin lagi canggih daripada CSI.
Nak buat otopsi, ini Tuan Mio, Tuan Abdul Rahman ada minat. Dia buat secara digital scan, tak perlu sentuh jenazah pun. Harap mungkin boleh pergi lihat nanti. Tapi dia sudah pasang, Pulau Pinang akan menjadi pertama sekali di dunia, bukan di Malaysia, di dunia yang akan tunjukkan mesin digital otopsi. Di mana kalau saya bagi contoh, seorang kena tembak mati, 2 peluru, kita nak tahu apakah sebab kematian. Masuk dalam mesin, dia akan scan. Dia boleh tunjuk bukan sahaja semua jantung lah, hati sebagainya, dia boleh tunjuk macam mana peluru masuk badan. Dan kalau dia nak lebih jelas lagi, dia boleh potong. Macam jantung dia boleh potong, dia nak lihat 360 darjah. Ikut suka anda. So anda boleh jadi surgeon, boleh jadi pakar bedah mengikut mesin. Oh, dia nak tengok hati, dia boleh pusing sana pusing sini, potong sana potong sana untuk tengok. Orang cakap kalau macam ni tak perlu doktor lagi. Tapi saya rasa kita pun masih perlu doktor. So Dr. Aufif jangan bimbang. Kita masih perlu doktor, kan cukup doktor yang selamatkan nyawa. Nah, itulah sebabnya kita balik kepada AED. Ini hanya asas saja, tapi kita harap bahawa ini dapat selamatkan nyawa. Semua pun dia kos bukan banyak. Kos bukan banyak. Dan kerajaan negeri memang memberikan penekanan kepada pemasangan AED. Orang tanya mengapa pasang satu saja, bukan mahal sangat. Satu saja berapa? 4-5 ribu. Mengapa perlu sampai panggil Dr. Afif kah, Zairil kah, OCPD dan Tuan Abdul Rahman pun hadir kah? Ini bukan kos benda ini adalah sesuatu yang harus menjadi sebahagian daripada kehidupan satu masyarakat yang sihat. Ingat, kita nak jadi Pulau Pinang bertaraf antarabangsa dan pintar. Apa maksud bertaraf antarabangsa dan pintar? Bersih, hijau, sihat, selamat. So di sini ada berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan. Itulah sebab semua pun ini mesin saja kita pergi supaya rakyat lebih sedar. Kalau nak jadi sihat dan selamat, ini adalah salah satu sebahagian. So marilah kita sama-sama berusaha, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada itu Dr. Luar. Kita harap NGO lain pun boleh beli dan pasang di merata-rata tempat. Di luar negeri kita hanya beli 10, luar negeri ada ribuan. Nah, ini kita hanya mulakan. Tapi walau macam mana pun, Pulau Pinang adalah negeri pertama di Malaysia yang mulakan inisiatif ini. Kita banyak nombor satu lah. Kita banyak nombor satu. Digital autopsy nombor satu di dunia. London hanya akan pasang tahun depan. New York kemudian. Sydney lepas itu. Dan mengapa London nak pasang? Kerana dia tengok Pulau Pinang ada pasang. Dia cakap macam ini kena pasang juga. So itulah perbezaannya. Tapi saya difahamkan bahawa mesin digital autopsy pun telah digunakan di hospital-hospital di UK. Mungkin satu hari nanti kita pun boleh lihat yang sama dekat Malaysia. Tapi itu adalah untuk masa depan. Yang penting jangan takut jangan takut belajar tentang sains dan teknologi sama-sama. Jangan takut gunakan itu AED. Ada orang cakap AED dia boleh masuk karen punya. Tak adalah. Tak ada. Dia cakap boleh kena karen. Tak ada. Itu tak betul. So mungkin lepas ini akan berikan satu pertunjukan macam mana gunakan AED, dan saya dengan hormatnya mengerasmikan pemasangan AED di Bukit Bendera. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. You got two. You buy.
Flying one here, one down, low station. Unconscious. Hello. If he's unconscious, we need to call for help. Now you got to tap, yeah. Cannot like this one. Just stand. Hello. Okay. Hello. Yeah. You must tap, not pat him, no. Like that is patting, you know. You must tap. So unconscious, not responsive, we need to call for help because help takes time to come to us. For 999 and call somebody else, everybody around us. Then we also ask them to go and get an AED, right? So next, we need to see whether the patient is breathing or not. Just look at the chest, tilt up the head, look at the chest. If the chest is not moving, the patient is not breathing. If the patient is not breathing, the heart is actually not pumping. Then we need to start chest compressions. Okay, we compress with your hands over the sternum, the center of the chest. Okay? Break the sternum, never mind. Yeah. Just press Break the sternum, never mind. Because you got to save the heart. and pass. About 2 compressions per second. Okay, you need to come forward a bit. Use your shoulder. You can use two knees. Two knees on the. More strength. I have more strength. Yes. Use your body to actually pound the Lean on it. Break the bone, never mind. Yes. Because you have to save the life. Yeah. Until somebody comes with AED, continue the chest compressions. Open up. So when AED comes, okay. Don't run for the AED first, but you save the patient first. Then open up there. Stay calm. Check. Respond to call for help. Open up there. Open airway. Put it up. Follow the. If nobody knows how to do, just follow the diagram. It has a diagram. Check breathing. Okay. And then actually the Anchor pad. machine when it's detected that it's already attached to the patient, start to analyze the heart. Whether it is still in the same pump that is. This is the time that it After that, continuously. With the machine After that, you got to and breathe. CPR. Then you got to breathe the patient. Yes. We actually, the first thing is we don't have to breathe now because the oxygen in the body is still enough. If the ambulance comes early, Then you're supposed to do 30 times, yeah, is it? then you 30 continue the times. chest compression. 30 Just times. continue chest compression. Yeah, continuously. Okay. Every 2 minutes, machine will tell you to stop, analyze the heart rate. Okay? Very easy one.